Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adila Muhammad bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Sukan Malaysia Sarawak 2024 telah diadakan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Antara agenda mesyuarat pada kali ini adalah pelantikan rasmi Jawatankuasa Kerja Sukan Malaysia Sarawak 2024 yang melibatkan 32 jawatankuasa, penubuhan jawatankuasa, pelancaran dan edaran OBO, selain taklimat sekretariat berkaitan venue pertandingan dan penginapan serta jumlah sukan dan acara yang akan dipertandingkan. Turut hadir sama Yang Berbahagia Datuk Buklen Bangit, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Encik Morsidi Frederick, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak, Encik Arifin Muhammad Ghani, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN, serta wakil daripada Kementerian dan Agensi Negeri Sarawak. Karnival Bakat Kebangsaan 2023, Anjuran Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita MSN telah diadakan di negeri Perak pada 7 hingga 10 September. Karnival siri kedua yang menampilkan 3 jenis sukan iaitu menembak, akuatik renang, akuatik terjun menyaksikan penyertaan seramai 508 orang atlet berumur 5 hingga 16 tahun. Sebanyak 14 negeri telah mengambil bahagian di mana wilayah Persekutuan unggul menduduki tempat pertama dengan memperolehi 26 emas, 19 perak dan 15 gangsa. Manakala Selangor mengekori di tangga kedua dengan 15 emas, 18 perak dan 16 gangsa, sementara Sarawak di tangga ketiga. Karnival Bakat siri ketiga dijangka diadakan pada penghujung Oktober ini di Terengganu dengan mempertandingkan 5 jenis sukan iaitu berbasikal, judo, pingpong, pelayaran dan olahraga. Unit Integriti Majlis Sukan Negara telah menganjurkan sesi perkongsian ilmu bicara integriti, jom kenali skamer, yang disampaikan oleh ASP Rahmat Fitri Abdullah, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sentul, bertempat di Auditorium Majlis Sukan Negara pada 12 September. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran integriti dalam kalangan warga MSN agar terhindar daripada terlibat dengan salah laku atau menjadi mangsa jenayah komersial. Turut hadir Encik Arifin Muhammad Ghani, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Pasukan Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD telah berlepas ke Madrid, Spanyol bagi menjalani latihan dan beberapa siri perlawanan persahabatan bersama Akademi Bola Sepak di Sepanyol. Antara pasukan yang dijangka bertemu dengan pasukan AMD adalah Real Madrid FC, Atletico Madrid, Akademi Rayo Alcobendas, Villarreal FC serta beberapa lagi akademi utama. Seramai 40 pemain yang terdiri daripada pelatih-pelatih bawah 13 dan 15 tahun serta 8 orang pegawai telah berlepas dengan menaiki pesawat Qatar Airways dan dijangka pulang ke tanah air pada 23 September. Keseluruhan 27 pingat disasarkan untuk kontingen Malaysia pada Tamasya Sukan Asia Hangzhou, China yang akan bermula 23 hingga 8 Oktober depan. Langkah tidak mengumumkan sasaran pingat secara spesifik diguna pakai buat kali pertama bagi memastikan atlet negara tidak berdepan tekanan dalam misi memburu kilauan pingat yang diidamkan. Perkara itu diumumkan Ketua Kontingen Datuk Chong Kim Fat selepas mengambil kira pandangan semua pihak termasuk Universiti Sains Sukan Nippon Jepun dalam bengkel penetapan sasaran pingat yang diadakan pada 22 Ogos lalu. Juga merasakan sasaran pingat emas sahaja akan memberikan tekanan berlebihan kepada atlet negara dan boleh menjejaskan tumpuan mereka untuk menunjukkan persembahan terbaik mereka. Tambah beliau, sukan terjun, badminton, berbasikal trek, equestrian, hoki, karate, memanah, olahraga, pelayaran, sepak takraw, squash, wushu dan e-sukan adalah antara sukan yang diletakkan sandaran pingat pada tamasya kali ini. Dalam pada itu, pengarah bahagian atlet MSN,
Encik Jeffrey Ngadirin menjelaskan langkah tidak mengumumkan sasaran spesifik telah diamalkan oleh banyak negara lain termasuk kuasa besar dunia seperti Jepun dan Australia. Kita kena lihat bahawa sasaran yang berlebihan yang ditetapkan ini mungkin memberitakan yang berlebihan pada etik kita. Semua etik yang telah terpilih memang kita rasa mampu untuk deliver. Mereka telah berusaha sepanjang 4 tahun selepas Sukan Asia di Jakarta untuk kesiapan takrah Tamasya Sukan SEA di Hangzhou. Jadi kita kena beri kepercayaan pada atlet kita untuk memberi persembahan prestasi terbaik mereka di Tamasya Sukan Asia kali ini. Pada Sukan Asia kali ini, Malaysia akan diwakili 289 atlet yang akan beraksi dalam 22 daripada 40 jenis sukan, melibatkan 121 daripada 481 acara dipertandingkan. Pada Tamasya Sukan Asia 2018 Jakarta Palembang, kontingen negara meraih 7 emas, 13 perak dan 16 gangsa. Terdahulu, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail hadir menyempurnakan majlis penyerahan jalur gemilang kontingen Malaysia ke Tamasya Sukan Asia ke-19 dan Sukan Para Asia ke-4 Hangzhou 2022. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh, Duta Cina ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Yang Yujing serta Ketua Setiausaha KBS yang berbahagia teknologis Dr. Nagulendran Kanggayat Karasu. 289 atlet akan membuat cabaran negara ke Sukan Asia 2022 yang akan membuka tirai 23 September ini. Cabaran Sukan Para Asia 2022 pula akan digalas 115 atlet diketuai Ketua Kontingen KM Rajendran yang dijadual berlangsung 22 hingga 28 Oktober 2023. Juara bowling padang dunia 2023 Nur Ain Nabilah Tarmizi dan Alina Ahmad Nawawi menerima insentif wang tunai RM40,000 seorang selepas muncul juara kejohanan bowling padang dunia di Gold Coast, Australia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh mengumumkan perkara itu selepas menyambut kepulangan pasukan bowling padang pada Isnin. Yang Berhormat Hannah Yeoh berkata wang insentif itu diberikan menerusi skim hadiah kemenangan sukan di bawah MSN sebagai menghargai kejayaan kedua-dua atlet tersebut mengharumkan nama negara. Saya berharap dengan insentif daripada Kementerian Belia dan Sukan ini akan mendorong atlet kita untuk terus cemerlang dalam sukan ini dan saya percaya mereka mempunyai prestasi yang sangat bagus kerana mereka semua masih muda. Ain Nabilah dan Alina yang beraksi dalam acara bergu wanita berjaya menewaskan pemenang pingat gangsa sukan Commonwealth Birmingham 2022 dari Malta pada perlawanan akhir untuk meraih gelaran juara dunia. Kejayaan itu sekaligus menamatkan kemarau 15 tahun Malaysia untuk bergelar juara dunia selepas kali terakhir diraih Safwan Said pada 2008 di New Zealand. Turut sama menerima durian runtuh gandingan Izzat Syamir dan Safi Rusli yang meraih RM10,000 seorang selepas memenangi pingat gangsa acara bergu lelaki. Syarikat Petroleum Nasional Berhad atau Petronas diumum sebagai penaja perdana bagi saingan edisi ke-27 Li Tour di Langkawi 2023 sekaligus menaja jersey pendahulu keseluruhan berwarna hijau bagi jelajah bertaraf Pro Series yang membuka tirai 23 hingga 30 September ini. Lebih manis, Petronas juga bersetuju untuk menjadi penaja perdana perlumbaan tersebut bagi 3 tahun berturut-turut bermula 2023 hingga 2025. Dengan pengumuman penaja perdana pada Khamis, maka secara rasminya perlumbaan tersebut dijenamakan semula sebagai Petronas Li Tour di Langkawi 2023. Menurut Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Datin Anita Azrina Abdul Aziz, pakej penajaan yang disediakan MSN selaku de facto organizer memberi jumlah pulangan yang besar kepada Petronas selaku penaja perdana. Sebagai penaja perdana, pulangan pada kami lebih daripada apa kami fikir sebagai sponsorship. Dia kiranya macam value daripada penajaan, ya, daripada apa kami dapat dari media dan pulangan sebagai investment untuk atlet-atlet Malaysia dan juga sports tourism. Itu jauh lebih daripada contribution kami dalam sponsorship.
Petronas yang merupakan antara penaja tradisi LTDL paling lama sejak edisi 1997 turut diberi hak menaja jersey pendahulu keseluruhan untuk 3 tahun penganjuran pada 2023 hingga 2025. Sejak 26 tahun jersey kuning menjadi rebutan utama, kini buat kali pertama warna korporat Petronas dijadikan warna sensasi untuk jersey pelumba pendahulu keseluruhan. Sebab ni colour corporate power kan, dia bagus. Our branding, ya, create more awareness dan juga kan sebagai satu penaja perdana, kami harap lebih ramai penaja tuan, sebab lebih penaja maknanya kami boleh buat lebih kan, dan bring this Letua di Langkawi ini pada peringkat yang lebih tinggi. Terdahulu, Kerajaan Negeri Terengganu telah tampil sebagai penaja utama merangkap penaja jersey putih pelumba terbaik Asia dengan jumlah penajaan berjumlah melebihi RM800,000 dan simbolik penajaan tersebut telah disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Terengganu Yang Berhormat Ustaz Hishamuddin Abdul Karim pada 12 September di Bukit Jalil. Manakala anugerah Most Combative Rider pula ditaja oleh satu lagi penaja utama iaitu syarikat pengeluar air mineral Bubbles O2 pada 9 September yang lalu, di mana penyerahan tajaan telah dilakukan oleh Pengerusi Eksekutif Bubbles O2 Sendirian Berhad, Tuan Haji Arifin Mazuki. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.